Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah pada malam ini sebagai satu mukadimah melazimi bicara ilmu bersama saya, kita akan dahulukan beberapa ayat dalam surah Al-Waqiah. Seingat saya kita sambung pada ayat yang ke-20, 25 dan 26. Dalam kitab ini merujuk ke surat yang ke-45. Surat ke-45. Kerana boleh ambil ini boleh kita bagi sekitar. Saya baca dan kita semua yang hadir pada malam ini boleh baca setelah setiap ayat yang saya baca pada malam ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Illa qilan salaman salama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah, mafhum ayat pada ayat yang ke-25 sehingga 26. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Mereka hanya mendengar ucapan selamat, yakni salam sejahtera, selamat, yakni salam sejahtera antara satu dengan yang lain. Sadaqallahul azim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Inilah kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan bagi golongan VVIP, yakni golongan Al-Mukarramun. Kita flashback balik dalam surah Al-Waqiah ini, bagaimana secara sahih, secara rasmi, secara jelas manusia ini akan dibahagikan hanya dengan 3 kelompok saja. Akan terbahagi manusia ini di padang mahsyar, di yaumul mahsyar, di akhirat kelak. Iaitu pertama, sama ada termasuk dalam golongan yang kanan, ashabul yamin, ataupun di kalangan manusia ini kebanyakannya dimasukkan dalam golongan yang kiri, dan baki ada satu golongan, iaitu golongan yang terbaik di antara 3 golongan ini, iaitu golongan Al-Mukarram. Maka pada malam ini, inilah sambungan daripada kenikmatan demi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah gazetkan dalam Al-Quran ini. Bermula pada ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-26 ini. Maka ayat yang ke-25
Bagaimana keadaan golongan ahli syurga VIP ini? Dinyatakan la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Dengan maksud mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia, dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa. Masya Allah. Kita lihat musannif kitab ini menyatakan pada muka surat yang ke-59, setelah menyifatkan nikmat kelazatan jasmani pada ahli syurga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala seterusnya menyifatkan keadaan mereka secara kelakuan, iaitu mereka tidak mendengar perkataan lagu dan juga perkataan yang sia-sia. Ini di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan, sehingga keadaan mereka diperlakukan secara fi'li perbuatannya, telinga mereka tidak mendengar. Telinga dengan maksud untuk mendengar itu tidak akan mereka dengar perkara yang lagu dan juga perkataan yang sia-sia. Ibnu Abbas menyatakan mereka tidak mendengar kata-kata yang batil maupun yang dusta. Tidaklah mereka akan mendengar di dalam syurga itu walaupun satu perkataan yang sia-sia. Tidak ada cakap-cakap kosong, lucah, cemburu dan sebagainya. Semua perasaan itu telah dicabut semuanya sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ini satu keterangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan golongan al-muqarrabun ini secara jelas bagaimana mereka tidak akan mendengar lagi perkataan yang batil ataupun yang dusta. Kerana apa? Kerana kesabaran mereka. Semasa hidup di dunia, mereka mengekang nafsu syahwat mereka, sehingga kan mereka di waktu mereka sabar mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia, ataupun mereka sendiri bercakap yang sia-sia, bercakap kosong di dunia yang sementara ini, maka natijahnya, hasilnya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kenikmatan, mereka tidak lagi mendengar, kerana mereka telah berpantang di dunia ini. Satu, secara persendirian masing-masing. Apabila seseorang itu tidak mengelakkan lidah dia daripada bercakap hal yang sia-sia, berbuat kosong, apatah lagi sehingga berjaya mengelakkan daripada berkata dusta, maka pembayaran tunai di akhirat nanti di dalam syurga penuh kenikmatan, maka tak ada lagi, tak akan dengar lah. Maka semua perasaan itu telah dicabut. Perasaan apa? Perasaan tak puas hati, termasuk cemburu, semua nanti ni orang disebut ni kosong, terangkatlah tu cemburu ni, hasad dengki ni, apa saja sifat mazmumah masa hidup dunia ni. Bila telah kesempadanan akhirat, setelah mati, setelah mengalami proses sakarat, apatah lagi ke kesempadanan baru di Yaumul Barzakh, maka semua
yang negatif itu, Allah Subhanahu Wa Taala bayar tunai. Tapi kena ingat juga lah, ada syarah para ulama menyatakan berkaitan dengan sifat-sifat ini, jangan sampai hal-hal yang seumpama dendam, seumpama dendam kesumat, sekiranya tak selesai di dunia, maka akan dibangkitkan di yaumul akhir. Kerana Allah sifatnya al-adlu, Allah bagi keadilan. Seadil-adilnya, kita lihat dalam surah Zalzalah, kan? Dalam surah Zalzalah 2 ayat di antara beberapa ayat yang akhir itu. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhadaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, maknanya sebesar zarah, sama ada perkara kebaikan akan diperlihatkan, begitu juga akan diperlihatkan perkara yang berkaitan dengan kejahatan, walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan. Dan tidak ada dosa di dalam syurga. Sudah tidak ada ibadah, tidak ada solat, puasa dan apa saja ibadah, tinggal untuk menikmati kehidupan sahaja selama-lamanya. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada dah. Bila masuk syurga habis. Kerana nak masuk syurga ni, kerana satu, hatinya saling sejahtera. Hati yang saling sejahtera, termasuk dosa berkaitan dengan hati ini. Saya dan kita semua ingat, penyakit ni dia bukan sekadar penyakit fizikal seumpama yang kita boleh cek di klinik ataupun di hospital saja. Seumpama diabetes, high blood, high cholesterol, anemia, apa lagi, berkaitan jantung, berkaitan dengan dia panggil hepatitis B, termasuklah bakteria, termasuklah apa lagi, virus ni, parasit ataupun virus COVID-19 ni. Dia ada satu lagi penyakit yang berkaitan dengan batin. Namun demikian, semua penyakit itu akan dibersihkan dulu. Apabila masuk dalam syurga, maknanya setiap insan yang dimasukkan syurga itu semuanya telah bersih, telah disucikan, termasuk disucikan hatinya, kekotoran jiwanya. Dan jiwa ini berkaitan dengan nafsu. Ada nafsu yang digazatkan rasmi dalam neraka Allah. Nafsu, yakni nafsu amarah, dan juga nafsu lawamah. Nafsu lawamah tidak dijamin syurga. Yang dijamin syurga iaitu nafsu mutmainnah. Jadi sesiapa apabila dia masuk saja dalam syurga, sebenarnya dah jiwa tenang. Dan memang ada kisah benar, ada dikabarkan, dan dalam pengetahuan Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala beri satu ilmu kepada Nabi SAW. Kisah benar, Nabi mengetahui si fulan bin si fulan itu, iaitu orang yang terakhir dikeluarkan daripada neraka.
kemudian dimasukkan ke syurga. Dia yang paling akhir di kalangan orang yang beriman. Ada iman sebesar zarah, masih ada lagi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang si fulan itu pun maknanya bila dia masuk syurga sebenarnya tak ada dosa dah bagi dia, kerana telah dibersih, difarahkan dalam neraka. Maka soal dalam kehidupan dalam syurga ini tak ada dah ibadah, tak ada perintah ibadah. Namun demikian, kesan daripada amalan golongan al-muqarrabun ini, mereka pada awal masuk dalam syurga itu, mereka tabiat mereka untuk melakukan amal ketaatan, termasuk solat, termasuk puasa dan sebagainya. Mula-mula masuk kerana dah biasa buat, jadi rasa janggal. Tabiat ni, dia ada tabiat yang baik, ada tabiat yang buruk, sama je. Kalau kita tarbiyah nafsu kita di diri kita ni sampai menjadi tabiat yang baik, yang hasanah, alhamdulillah. Yang bimbangnya apabila menjadi tabiat yang buruk. Banyak tabiat yang buruk ni. Mula-mula terdedah ataupun boleh jadi terikut, dan sampai mereka akhirnya jadi mula-mula buat jangan-jangan sekali, tiba-tiba jadi makin suka, sampai tahap makin seronok, sehingga jadi tabiat. Harta perkara yang berkaitan dengan maksiat, contoh berkaitan dengan hal-hal yang lucah, termasuk juga perkara yang haram. Boleh berlaku tak tabiat? Boleh berlaku. Ada orang tabiat dia seumpama beli nombor ikut. Ada lagi kes-kes terpencil ni, ada orang solat 5 waktu, solat dia solat, tapi ada masa nombor beli juga. Tu kerana tabiat tadi tabiat tu sejak lama dah turun-turun dia. Sini mungkin nampak tak nampak, tapi kalau nak nampak, pergilah di waktu duha. Pergi waktu tertentu, tengoklah di beberapa negeri, alhamdulillah telah tidak ada dah kaunter beli nombor ataupun loteri dan sebagainya. Contoh di 2 negeri di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu, tak ada dah. Jadi orang Terengganu, orang Kelantan nak beli nombor, dia keluar pada negeri itu. Internet lari musim zaman PKP itu lagi kan, bersyarat itu lagi apa, PKP sekarang ni pemulihan sebelum tu yang terhad. Jadi rupanya telah dibentangkan, rupanya telah berlaku fundamental ketika PKP yang tidak boleh melintasi negeri itu, tidak boleh melintasi negeri itu ataupun melintasi beberapa kawasan dan sebagainya. Didapati loteri beli nombor secara online ini memang berluas, mendapat tempat yang menarik lah, yang menarik. Jadi itu contoh termasuk juga tabiat. Maaf saya sebut pasal ini secara rakaman lalu juga saya sebut. Walaupun seada di malam ini, alhamdulillah, namun wasilah dengan adanya halaqah orang lain, saya raihkan para tetamu Allah pencinta dan penuntut ilmu sekalian yang menyaksikan pertemuan pada malam ini, Masya Allah, untuk manfaat semua for maknanya ada tabiat, termasuklah tabiat berasap. Tabiat berasap itu kadang-kadang oleh kerana dah biasa lepas mengerti, lepas makan, jadi
Haji ni buat tak faham kan? Pasal haji mungkin haji tak biasa kan? Jadi kalau orang faham tu buat faham kan? Dan tabiat berhukum ni subhanallah, sebenarnya bila rutin dilakukan, lazim ni dilakukan, menyebabkan sehingga bajet dikeluarkan dengan tempoh yang panjang, 5 tahun, 10 years, 10 tahun dia sahur hukum. Ada pokok yang tekan dia sampai 20 tahun, 30 tahun. Umur dah senior citizen. Senior citizen pun pokok lagi. Maknanya dihisap pokok sejak umur remaja sampailah maknanya lebih separuh umur dia hisap pokok. Bayangkan bajet yang dikeluarkan. Jadi tabiat sebab itu subhanallah. Bila tabiat itu itulah dia sekiranya di timbangan mizan berat dosa daripada pahala, maka akan dimasukkan dulu transitnya. Bunyi bahasa diplomasi itu transit, macam singgah sekejapnya transit. Sebenarnya jangan ada hajat kita ataupun terlintas kita nak, tak apalah kita asal masuk syurga je. Ada di antara fahaman manhaj akidah Syiah, sebahagian Syiah mereka menyangka mereka akhirnya akan masuk syurga. Macam mana pun mereka akhirnya akan masuk syurga. Kenapa? Kerana mereka dikefarahkan. Jadi mereka letak harapan begitu. Jadi harapan sebenarnya subhanallah, akidah nombor wahid nombor 1. Sekiranya bersalahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, katalah ayat Quran ni Ahlussunnah wal Jamaah pegang 6,236 ayat, pegang begitulah. Mengikut Ahlul Quran, orang yang pakar tentang Quran ini, yang masyhur pandangan yang kita belajar selama ni 6,666 ayat biasa. Pasal mudah ingat. Sebenarnya bila spesifikkan lagi 6,236 ayat, ataupun satu pandangan lagi 6,234, antara 34 dan 36. Maka sekiranya sebahagian besar yang berpandangan ada mazhab, manhaj ataupun mazhab dalam Syiah ini, mereka menisbahkan Quran yang ada pada Fatimah. Seingat saya, mereka mendakwa Quran yang sebenarnya berada di tangan Fatimah, dan ada di kalangan yang disebut tokohnya berjumlah 17,000 ayat. Bila penambahan sebegitu sahih, perkara itu batil, sesat lagi menyesatkan. Tu ada juzuk, ada dia. Cuma kita tak boleh hukum dah. Tak boleh hukum, maksud saya gini, ukuran tu semua hilang tu, semua tak terpakai. Tak boleh kata pasal ada lagi nisbah golongan Sunni lebih kuat 20 lagi, lebih kurang. Ada golongan Sunni berada di negara Iran, orang Iran. Memang dia Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya masih benar. Jangan kita ingat Iran ini sepenuhnya semuanya Syiah yang batil lah. Dia ada reserve lagi. Maknanya ada bagi golongan Sunni yang menganggotai kesatuan ulama sedunia. Ada ulama yang masih menganggotai dipanggil kesatuan ulama sedunia yang dipimpin oleh Profesor Yusuf Qaradawi itu sendiri. Jadi ada wakil mereka termasuk dalam kesatuan itu, mewakili rakyat negara Iran 20 ke 22% lagi. Itu kita cuma kita nak beza ni, kita tak boleh nak beza, kena tanya orang yang fikir, yang berpengalaman, experience dan sebagainya. Dia ada boleh detect dari soalan dari segi beberapa, bila bicara tentang soal apabila secara
berkaitan dengan memperlekeh sahabat, menghina sahabat, sahihlah memang kita tolak akidah itu, kerana bila memperlekeh sehingga menghina sahabat, maknanya kita tolak secara jelas mereka itu tidak termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Baik. Nikmat yang paling besar adalah berjumpa Rabb. Ada hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pagi sekali dan petang sekali. Tidakkah kita mahu berjumpa dengan Allah Tuhan Rabb yang hanya berjumpa dengan penghuni syurga? Rabb akan masuk ke dalam syurga. Ini satu perkataan. Rabb akan bercakap-cakap dengan makhluknya, alangkah nikmatnya kalau dapat hidup sebegitu. Baik. Berkaitan dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, berdasarkan mafhum hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan kepada para sahabat waktu itu bulan mengambang yang disebut Qamar. Bulan penuh ni disebut Al-Qamar. Maka Rasulullah mengisyaratkan suatu ketika nanti kita, yang orang yang beriman, akan melihat Allah seumpama kita melihat bulan penuh. Yakni apa? Ketika sampai pada sesi pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan jaga. Di mana? Di dalam syurga. Dan ada ayat yang berkaitan dengan ini, iaitu pada ayat yang ke-14 ke-15, bagaimana Allah nyatakan wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Tadi wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah. Wa ridwanun minallah, dan keredaan, kemuncak kenikmatan sebenarnya memperolehi kenikmatan, iaitu keredaan Allah. Dan kemuncak keredaan Allah apabila Allah bayar tunai, iaitu sesi perjumpaan insan-insan yang terpilih, yakni ahli syurga. Allah berpeluang melihat Allah dalam keadaan jaga di dalam syurga Allah. Ini yang disebut berkaitan dengan bicara tadi, kenyataan tadi, bagaimana suatu ketika nanti kenikmatan, kemuncak kenikmatan bukan bertemu dengan bidadari saja, ataupun telah kita baca dan kita tadabbur sebelum ini ayat-ayat bermula dengan ayat 15 sampai ayat-ayat sehingga ayat ke-25 pada malam ini, satu demi satu kenikmatan golongan VIP ini. Maka subhanallah, di antara kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang jelas dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis yang mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan makhluknya di dalam syurga. Apabila berjumpa penghuni syurga yang lain, mereka mengkhabarkan tentang kenikmatan yang mereka nikmati. Yang didengar hanyalah perkataan salam yang diucapkan antara satu sama lain. Jadi nak ringkaskan lagi, kita lihat ada pun ringkasnya kita dapat melihat bagaimana kehidupan ahli syurga yang dipenuhi dengan nikmat rohani dan jasmani. Nikmat rohani diberikan dalam bentuk ketenangan apabila mereka sentiasa memberi salam sesama sendiri serta bersenang-senang lenang tanpa perlu berbuat sebarang pekerjaan. Berkaitan dengan ayat yang ke-26, iaitu illa qalilan salaman salaman. Mereka hanya mendengar ucapan salam sejahtera, yakni selamat, salam sejahtera antara satu dengan yang lain. Ada pun nikmat jasmani. Ini buku surat yang sebelah, buku surat yang ke-60.
Adapun nikmat jasmani dapat dilihat menerusi makanan dan minuman yang diberikan berterusan tanpa henti dan tiada kesakitan yang akan dirasai oleh ahli syurga as-sabiqun ini. Jadi ini golongan sabiqun, golongan awal. Sabiqun ini maknanya subhanallah, mereka ini mujahadah dalam melakukan amal-amal kebajikan. Mereka mendahului beriman kepada Allah dan mereka istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ketaatan. Kita lihat fiqh Al-Quran, bagaimana huraian musannaf kitab ini. Nikmat syurga yang disebut, beruntunglah mereka yang tergolong dalam kelompok Sabiqun ini atas nikmat syurga yang melimpah-limpah daripada tempat duduk, makan, minum, sehinggalah dilayan seumpama raja, tidak merasa sakit dan sentiasa dalam keadaan muda, tidak tua dan tidak uzur. Nanti akan sampai tentang ayat urban dan serobah itu, akan sampai ayat yang akan datang nanti. Nikmat syurga tidak akan dapat dinikmati dengan mudah. Golongan as-sabiqun ini mempunyai nikmat syurga hasil daripada amal soleh mereka di dunia dan sikap mereka yang sentiasa bersegera dalam berbuat kebaikan. Hasil daripada amalan mereka ini yang membolehkan mereka menikmati syurga dengan segala isinya. Ini dinamakan bagaimana sifat mereka tidak bertangguh dalam melakukan amal kebajikan. Dan saya nak tegaskan lagi bagaimana dinyatakan perkara ini ternyata dianggap remeh oleh ramai orang. Hal yang demikian disebabkan manusia sentiasa leka dengan hal dunia sehingga terlupa untuk memenuhi tabung akhirat mereka. Manusia terlupa dengan ganjaran lebih besar menanti mereka bagi yang menyegerakan amalan. Maka dibentangkan dalam surah Ali Imran tentang wasari'u ila maghfiratin wa ajrun ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu dengan keampunan daripada Rabbmu. Ini berkaitan dengan sifat golongan al-muqarrabun. Mereka bersegera dalam memohon keampunan daripada Rabb kita semua. Dan beza golongan al-muqarrabun dengan golongan ashabul yamin, beza. Kita akan dapati bagaimana amalan mereka. Contohlah, saya sebenarnya dia akan ajak ke depan, nanti kita akan lihat bagaimana sifat amalan golongan al-muqarrabun ini. Salah satunya bab solat. Mereka akan solat dalam keadaan, kita lihat bagaimana dibentangkan. Mereka akan solat awal waktu. Sekiranya ada lapangan yang munasabah, mereka akan awal solat itu di awal waktu. Kemudian mereka juga melakukan solat bukan solat fardu saja, solat sunnah, disulami dengan solat sunnah. Golongan ashabul yamin, golongan yang kanan, mereka menunaikan kefarduan kepada Allah, yakni yang diperintahkan Allah seumpama solat, mereka solat juga, tapi kurang rajin melakukan solat sunnah. Buat juga, tapi tidak mujahadah seumpama golongan al-muqarrabun tentang solat sunnah, tentang puasa. Kita flash balik tentang puasa. Solat sunnah itu satu hal, tentang puasa. Puasa pun satu hal juga. Ada puasa fardu 30 hari bulan Ramadan. Itu golongan ashabul yamin. Golongan yang kanan dia penuhi kota 30 hari. Dia berakidah dengan akidah Islami, kemudian bermujahadah 30 hari. Dia tak bersungguh untuk melakukan solat dan puasa yang sunnah seumpama 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita masing-masing boleh cek tengok
Apakah kita layak termasuk dalam golongan al-muqarrabun ini? Di antara puasa yang mereka istiqamahkan termasuklah puasa wukuf di Arafah, puasa 10 tanggal 10 Muharram, termasuk juga yang jangan di antara kita buat puasa Isnin Khamis, ataupun puasa 3 hari putih, Yaumul Bait, iaitu hari-hari putih, dan 13, 14, 15 termasuk puasa. Di antara mereka akan puasa awal bulan, hujung bulan. Jadi ada harapan tak kita semua. Mudah-mudahan tu yang jelas daripada diri saya dan kita semua, harapan cegah berada dalam golongan yang kanan, ashabul yamin, kepatuhan puasa kepada solat tunai. Cuma kita masih boleh lagi mampu untuk usaha tingkatkan. Ya, yang terbaiknya pada golongan al-muqarrabun ini, VIP ni, kerana kelasnya kita lihat. Kalau dilihat dalam surah Al-Waqiah ini, layanan suatu nikmat kedua-dua syurga berbeza, iaitu syurga bagi mereka yang segera beramal lebih banyak nikmat daripada syurga biasa. Sekiranya kita diberi peluang, diberi pilihan untuk duduk sama ada, diberi peluang sama ada nak duduk di hotel 3 bintang ke 5 bintang, pasti kita akan memilih hotel 5 bintang, bukan? Tak berapa cerdik lah kalau dia beri pilihan tiket ni, ni pilihan untuk menginap free of charge. Nak pilih mana? Tangan kanan saya ni hotel 5 star, yang ni 3 star. Dia tak sama 5 star dengan 3 star. Bilik dia punya bedroom termasuk bilik itu, termasuk bilik air. Jadi dalam bilik air itu pun boleh tidur sebenarnya, 5 star. Kalau tak cukup luar dalam bilik air 5 star tu boleh tidur dengan wangi-wangiannya, subhanallah, 5 star. Jadi orang yang cerdik, orang yang bijaksana, iaitu dia mengadakan bekalan untuk persiapan dia untuk bekalan akhirat. Jadi golongan al-muqarrabun ini mereka setting mindset, bersusah payah dahulu, bersenang-senang kemudian pepatah Melayu sebut, dengan maksud apa? Mereka akan memilih membuat keputusan bijaksana. Mereka mujahadah seketika hidup di dunia ni. Sementara dia hidup ni, kalau tak percaya, cuba bawa tenang sekarang. Tahu-tahu umur saya dah hampir 50 lah. Siapa yang umur 60 sekarang ni, 61, maka sahih umur dia menghampiri usia kewafatan Nabi SAW. Siapa yang umur 61 tahun Masihi ni, tahun ini, tahun 2020 ni, maka sebenarnya tahun hijrahnya 63 tahun. Dia tambah 2 tahun. Bila masuk tempoh 60 tahun ni, dia akan tambah 2. Sebelum tu boleh tambah setahun lebih, gitulah. Dia kena tambah 2 tahun. Dia umur 60 tahun ke atas. Dia ada cara kiraan dia, ada format dia. Jadi subhanallah. Maka pilihlah untuk memasuki syurga yang terbaik. Sumpama baginda Nabi SAW mengisyaratkan kepada para sahabat, sekiranya kamu memohon, maka mohonlah permintaan kepada Allah, yakni dengan memohon dimasukkan ke syurga yang paling atas, yakni syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus ini, siapa nak mengkaji dari segi sifat dan amalan ahli syurga Firdaus ini, iaitu bacalah surah Al-Mu'minun daripada ayat pertama sehingga ayat ke-10 ke 11 begitu. Jadi hadam baik-baik apa yang dimaksudkan, yang dinyatakan bagaimana sifat mereka, termasuklah yang antaranya solat mereka, solat yang khusyuk, yang disebut pangkal surah Al-Mu'minun apa?
qad aflaha al-mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Itu pangkal ayat surah Al-Mu'minun itu. Subhanallah. Jadi solat bagi golongan al-muqarrabun ini khusyuk. Begitu halnya dengan beramal mereka yang solat pada awal maupun pada awal waktu semesti mendapat pahala berbeza daripada mereka yang solat pada akhirnya, pada akhir waktu. Mereka yang bersahur lewat pastinya mendapat pahala yang berbeza. Mereka yang bersahur awal, begitulah dengan berbuka, dan begitulah juga dengan amal kebaikan. Tak sama orang yang datang kuliah dengan orang yang tak datang kuliah. Tak sama orang yang datang solat jemaah dengan orang yang tak datang solat jemaah. Tak sama. Yang boleh konsisten istiqamah solat jemaah, yang boleh konsisten hadir pada semua. Kenapa? Kerana yakin. Tapi dalam masa sama kebanyakan umat ini diganggu-gugat oleh fitnah waswasil khannas. Seandainya kita kenal musuh kita ni siapa, apa operasi mereka, insya-Allah. Kalau tahu dah secara ilmu musuh itu siapa musuh kita yang sebenar dan bagaimana mereka merancang operasi sehingga melambat-lambatkan, sehingga menggagalkan amal ketaatan yang sepatutnya saya dan kita semua boleh lakukan. Kalau kita tahu dah cara dakwah mereka, sehingga kita tahu bagaimana nak menerangi dakwah mereka. Yang saya masukkan musuh ini, di antaranya nafsu kita sendiri yang bersandar dalam hati. Kemudian qarin, kemudian pucuk-pucuk iblis ni. Ada jin yang khianat, ada jin yang soleh, yang beriman kepada Allah. Ada secara rasmi ini pengaruh syaitaniyah, termasuklah pengaruh-pengaruh madiyah kebendaan. Dan dari segi kejiwaan pun bila mana tidak diawasi, dibentengi, maka senang nafsu ini memerangkap, kemudian jamak dengan operasi pengaruh khawarij, syaitan dan sebagainya, akhirnya memerangkap, menyebabkan ramai yang gagal dalam amal ketaatan. Tak tahu gagal ke tidak bila tenggelam timbul. Tenggelam timbul. Itu was-was itu. Was-was dah sebenarnya. Tenggelam timbul was-was. Dia orang yang yakin ini, apa pun bismillah, selagi mana tidak uzur syar'i. Solat jemaah ni selagi mana tak uzur syar'i, maknanya selagi itulah kita kena istiqamahkan. Dan saya minta izin sedikit tambahan masa ni sebab kita nak landing time ni, kerana kita masuk dalam bab yang menyatakan tentang terapi hati muraqabah iman ahlu VVIP ni. Ahli golongan VVIP ni, golongan al-muqarrabun ini digelar sebagai al-muqarrabun ataupun al-muqarrabin, adalah mereka yang sangat dekat di sisi Allah. Dalam membincangkan tentang tingkatan muraqabah, Al-Ghazali rahimahullah menyatakan, menukilkan dalam kitab Ihya, bagaimana di antara sifat golongan al-muqarrabun ini, dia ada sifat iaitu kejiwaan mereka itu timbulnya muraqabah. Muraqabah ni apa? Seseorang itu merasai pengawasan Allah 24 hours. Dia yang percaya dan dia yakin Allah ni al-basir, Allah ni al-alim, Allah ni al-muttaqin, Allah ni apa lagi? Kesemua kesempurnaan bagi sifat Allah ni memang ada saja pada dia. Jadi bila dia menjiwai perkara itu, subhanallah, dan dikisahkan bagaimana Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menceritakan bagaimana seorang mu'allim yang membimbing anak muridnya. Tapi guru ni, Tok Syekh ni,
dia lebihkan salah seorang di antara anak murid. Dalam ramai-ramai anak murid ni cerita siapa ni? Cerita Imam Ghazali. Bagaimana seorang guru itu dia melebihkan di antara ramai-ramai anak murid ni, dia lebihkan seorang. Jadi anak murid yang lain tu jadi macam jealous lah. Jadi muskil. Pasal aku Tok Syekh Tuan Guru melebih-lebihkan mana seorang mengutamakan simpulan-simpulan ini, sedangkan kami juga anak murid, itulah lebih kurang. Maka guru ni, Tuan Guru ni, Tok Syekh yang lebih ni, dia pun bagi satu homework, satu berat kerja, iaitu dia berinya sejumlah burung. Kalau kita bahasa kita ni ayam lah, ataupun jenis burung yang boleh disembelih. Maka masing-masing dibekalkan seekor burung masing-masing, pegang ayam seekor seorang. Lepas tu dibekalkan dengan 9 pisau. Maka dipesan oleh Tok Syekh atau guru itu, maka dia mengisyaratkan supaya menyembelih burung itu ataupun menyembelih ayam ini di tempat yang mana tidak dilihat oleh sesiapa. Jadi pakat pergilah. Dalam tempoh beberapa ketika, tiba-tiba dah selesai urusan, masing-masing balik. Maka kesemua kebanyakannya tinggal seorang tadi. Yang ramai-ramai tadi duk pakat sembelih lah. Ada yang sembelih dalam bilik, ada yang sembelih dekat penjuru, dekat pokok, ada yang sembelih di tempat yang tak ada orang. Jadi katalah hanya 100 orang, termasuk simpulan di antara anak muridnya itu, seorang je yang bawa balik ayam atau burung itu tanpa disembelih. Tiba-tiba bila sampai ke Tok Syekh ni, inilah buktinya. Bezanya anak murid yang seorang ni dengan yang lain-lain. Nampaklah. Manakan pula nampak isyarat yang Tuan Guru pesan, kalian sembelih binatang ni di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa. Jadi nampak. Jadi yang berdakwa di situ, di sini, di situ, di sini memanglah tak ada orang. Tapi bukankah hanya satu kuasa yang melihat Al-Basir? Jadi yang memahami hakikat Al-Basir ini siapa? Si fulan tu lah, yang seorang. Jadi dia mengenai dengan satu ayat dalam surah Al-Rum. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina, sesungguhnya bagaimana seseorang di antara insan ini, dia beriman, dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu melihat Allah, namun kita beribadah dengan yakin, iaitu Allah Maha melihat. Waktu tidak ada seseorang pun manusia melihat, tapi kita yakin Allah Maha melihat. Bila beribadah dengan kepercayaan dan keyakinan Allah Al-Basir, Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, maka disitulah hakikat takwa. Sehingga kan wajibul kabir itu dia beri keampunan yang besar bagi orang yang ada hakikat takwa. Itulah kisah berkaitan dengan bertakwa ada di kalangan hamba Allah ini. Dia memahami hakikat tentang Allah ini sifatnya maha sempurna. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia berada di mana saja kamu berada. Siapa tu? Sifat Allah yang maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha berkuasa. Cuma kadang-kadang kita kena ingat satu balancing, iaitu sekiranya seorang itu engkar menyalahi syariat Allah, Allah akan lepaskan hubungan dengan hamba. Dia akan biarkan orang. Sehingga dalam hadis kursi mengisyaratkan Allah sampai sebab Allah sendiri tidak memandang. Allah tidak akan memandang. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan pandang. Allah tidak akan pandang. Di antaranya
seorang yang berumur melakukan zina. Seseorang yang berumur, dia berumur dah, usia dah senior citizen, umur dah matang 40, 50 tahun, 60 tahun, tiba-tiba sepanjang umur tu sepatutnya dia matang dalam buat keputusan, tiba-tiba dia berzina. Allah memalingkan, melepaskan tali ini, istidraj dalam hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bab ini saya nak menyatakan ada satu homework buat saya dan kita semua, bagaimana banyak ayat Allah kadang-kadang di hujung wakaf tu Allah menzahirkan sifatnya. Seumpama tadi disebut wallahu basirun bil ibad. Wallah, sesungguhnya Allah itu maha melihat akan hamba-hambanya, dalam surah Al-Imran tadi. Termasuk kita akan jumpa dalam surah Al-Hadid contoh, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim lahu mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Nampak hujung-hujung tu tentang sifat Allah. Hujung dari wakaf. Jadi setiap ayat 1, ayat 2 dalam surah Al-Hadid tu tadi tentang Al-Hakim. Allah maha menghakimi, Allah ni bijaksana. Lepas tu ayat yang kedua, Allah ni Al-Qadir, maha berkuasa. Yang ketiga, hujung wakaf dalam surah Al-Hadid itu juga Al-Alim. Jadi bagaimana kita nak, bila bukan sekadar waktu kita solat kita baca, ataupun kita di luar solat kita baca, yang kita tak baca ni, di luar lapangan, di luar masjid, di luar surau, ataupun di luar rumah, ataupun di mana saja kita berada, kita kena datangkan satu keizafan, satu kejiwaan. Cuba buat, datangkan, lintaskan. Tapi nak boleh datang tu lah hikmah kita bila baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila baca dengan tawajuh, dengan tulus kepada Allah, Allah akan beri ilham. Tapi ilham juga datang dengan asasnya ilmu. Bukan sebarang-barang boleh datang. Asalnya kita ada ilmu, kita mendengar penerangan, kita mendengar penjelasan, dan bila kita keluar dalam lapangan, kita cuba sedarkan diri kita. Kadang-kadang ilham yang Allah sedarkan, tapi ada masa Allah bagi akal kita untuk berfikir, apa salahnya sampai naik kereta lihat pandangan Allah ni al-basir. Sifat Allah melihat, bukan kita mampu memandang, kita melihat. Tapi sudut pandangan Allah pada kita, Allah sedang melihat kita memandang ciptaan dia. Nampak tak? Kita ni guna pakai panca indera kita, mata untuk melihat, kita pandang. Tapi dalam masa sama kita sedar Allah bagi sifatnya al-basir. Dalam masa sama kita memandang, Allah pandang kita memandang. Allah bagi kita pendengaran. Dia juga sifatnya as-sami. Sami Allah liman hamidah. Bukan tu yang bangun. Tidak. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah ni, Allah mendengar orang yang akan Allah mendengar akan orang yang memuji. Jadi cuba hadirkan hati, kejiwaan akan kita hidup. Nak boleh hidup hati ni, fikiran kita ni sebenarnya apabila kita jaga makan, jaga minum daripada sumber yang haram, hatta syubhat, dan jaga, minta Allah tolong jaga panca indera kita daripada melihat perkara-perkara yang haram. InsyaAllah. Itu yang Imam Syafi'i sebut. Selalu saya ulang, kadang-kadang saya ulang sebut dalam Ramadan dan sebagainya. Sekiranya seseorang itu berhajat agar Allah buka pintu hati, maka tinggalkanlah perkataan sia-sia, tinggalkanlah dosa, dan dia hendaklah memiliki suatu amal yang dia dengan Allah saja yang tahu. Itu amal ikhlas beribadah kepada Allah. Bila sampai tingkatan ini, Allah buka panca indera dengan datangnya kejiwaan,
Ma'rifatullah, mengenal Allah. Waktu itu dia kenal Allah itu siapa, dia diri hakikat dia itu siapa. Dan akhirnya dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali menyatakan bagaimana kata-kata Zul Al-Basri rahimahullah menyatakan, yang pernah ditanya dengan apakah seseorang hamba mencapai syurga, dengan apakah seseorang hamba itu mencapai syurga, maka dijawab oleh Zul Al-Basri rahimahullah menyatakan, iaitu dengan 5 hal. Yang pertama, istiqamah yang tidak mengandungi kelicikan. Yang kedua, keseriusan yang tidak disertai dengan kelalaian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, muraqabatullah dalam sunyi dan ramai. Dan yang terakhir, menantikan kematian dengan penuh persiapan terhadapnya dan muhasabah jiwamu sebelum kamu dihisab. 5 perkara ini saya ulang balik sebagai satu penerangan di sini. Yang pertama, yang boleh wasilah dengan amal perbuatan ini sampai kita mencapai maqam syurga, akan dimasukkan ke dalam syurga mengikut pandangan Zul Al-Basri ini. Yang pertama, istiqamah yang tidak mengandungi kelicikan. Ini istiqamah, dia tidak futur. Istiqamah ini dia konsisten melakukan amal, qanitin, tetap taat. Ini sifat ataupun amalan golongan al-muqarrabun. Kemudian serius yang tidak disertai dengan kelalaian, maknanya dia tidak terdedah, dia berjaya membebaskan dia daripada terjebak dengan perkara yang lama, perkara yang lalai. Dia very serious. Dia tahu maksud diri dia, dia fokus, dia tawajud. Dan yang ketiga iaitu muraqabatullah dalam keadaan sunyi dan ramai. Maknanya sunyi-sunyi dia memahami hakikat diri dia, dalam ramai-ramai dia memahami juga. Dan ada hadis kursi bagaimana bila mana kita ingat Allah dalam keadaan seorang diri, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai mengingati kita ini dalam keadaan berjemaah. Dan sekiranya kita mengingati Allah dalam keadaan ramai-ramai, walaupun bukan di masjid, bukan di surau, di lapangan sana, kita duduk juga minum teh, duduk di restoran, ataupun duduk dalam satu halaqah, dalam stadium, ataupun duduk di karya ramai di pasar tani. Sebenarnya duduk di pasar tani pun boleh zikir kepada Allah. Bila masuk pasar, ingatlah satu lafaz yang Rasulullah baca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir masuk pasar. Tidak ada ilah yang diibadahi mereka, dia Allah. Lahul mulk, dia yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat, dan segala pujian baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil masuk pasar, waktu orang lain ramai-ramai itu tiba-tiba dia ingat, dalam kelompok yang ramai dia ingat. Dan bagus lagi kalau dia mencapai satu yang disebut muslim. Itu dia sendiri ingat, kemudian dia tarik, dia forwardkan, dia ingatkan. Kalau kita ni suami, kita ingatkan isteri kita, baca zikir ini kerana Rasulullah baca. Dan kita boleh kongsi dalam WhatsApp, grup dan sebagainya. Boleh jadi setengah orang tahu, setengah orang dah tahu dah, tapi terlupa. Kita ingatkan dia tu. Itu maqam muslim. Muslim ni dia memberi manfaat pada manusia yang lain. Tapi maknanya bila mengingati Allah, timbul muraqabah dalam jemaah, maka Allah gandakan lebih ramai lagi nilai amalan dia itu dalam jumlah yang lebih besar lagi, sehingga akan menanti kematian dengan penuh persiapan terhadap dirinya. Nampak? Bila seseorang itu memahami hakikat maut sendiri, dia boleh datang bila-bila masa saja, maka tentu dia buat bekalan persiapan untuk menemui Allah. Waktu itu tentu dia buat amal yang soleh. Dan apa salahnya kita boleh andaikan sekiranya ini tahun yang terakhir, boleh
Itu yang sebelum ini kita formatkan boleh jadi aku ni hidup 100 hari ataupun 40 hari pada segala. Start daripada malam ni buat apa benda yang boleh kita buat. Seandainya kita ada andaian yang dibuat mungkin 40 hari, mungkin boleh sampai tak besok? Belum tentu. Dalam YouTube orang nak ambil hujung rebah, belum sempurna solat pun rebah dalam solat ni. Maknanya tak sempurna, tapi alhamdulillah Allah pilih di jalan Allah. Nampak? Ada imam di Melaka pun setelah disalam rebah dia. Ada muazzin sedang mengumandangkan azan rebah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini golongan bagaimana tingkatan amal mereka. Dan yang terakhir, muhasabah jiwamu sebelum kamu dihisab. Muhasabah jiwamu sebelum kamu dihisab. Jadi muhasabah yang paling awal iaitu bangun tidur. Paling lewat sebelum tidur. Ingat, paling lewat sebelum tidur kita muhasabah. Sebelum tidur, sejak Allah buka selitkan mata kita, rezeki hayat kita daripada pagi tadi, pukul sebelum subuh tadi, bangun sampailah malam ni sebelum tidur ni, paling lewat muhasabah diri sekejap. Wahai Zul, bagi nama kita apa teman-teman rumah kita pun tanya pasal apa teman memikirkan apa yang Ustaz sebut tadi. Ataupun kita pakai fikir apa? Pakai fikiran apa yang boleh fikir. Jadi kadang-kadang kunci itu kita boleh bawa pada pasangan kita, pada anak, menantu, cucu dan sebagainya. Kita boleh bersuara dengan nada suara yang maknanya berpengalaman, matang dan sebagainya. Kita ingatkan dan insya-Allah dia akan terkesan. Bahasakan dengan bahasa ayah ni rasa tak berapa lama ayah. Memang tak berapa lama. Tinggal baki dah. Kita tak berdusta, insya-Allah kita tak berdusta dengan anak, menantu dan sebagainya. Ayah tak berapa lama, abah tak berapa lama dah bersama dengan antum kalian. Jadi harapan abah, harapan ayah nak tengok anak-anak ayah, menantu ayah gini-gini. Sekarang ni orang guna istilah abah kan, pasal orang Johor. I am Johorian. IC01 jadi panggil abah. Jadi panggilan mesra tu. Tapi orang buat beli-beli gitu, tak sebenarnya abah mesra. Abah Telajak saya dipanggil, yang pasangan dia pun panggil abah juga. Yang akhir dia nak sebut muhasabah yang paling awal, iaitu bangun tidur. Allah Rabbi, bangun tidur tu alhamdulillah, sepatah muhasabah tu. Alhamdulillah, terkenal rasa nikmat syukur. Nikmat Allah panjangkan usia kita masih, walaupun kita ni sebagai orang banyak hutang. Yang bercakap pun ada hutang, yang mendengar pun ada hutang. Jangan buat pasal hutang ni. Memang sanggup. Sanggup berkaitan hutang ni, memang sanggup. Jadi mudah-mudahan Allah mahasibni hisaban yasira, Allah mahasibna hisaban yasira. Jadi muhasabah waktu pagi itu alhamdulillah, muhasabah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat hayat kita masih di kandung badan. Allah nak izinkan kita baik boleh kehidupan saya dan kita semua ni untuk menambah baikkan. Tahun 2020 ini, tahun 1442 ini. Jadi mudah-mudahan Allah beri ilham yang baik kepada saya dan kita semua untuk mengharungi bagi kehidupan ini, yang berbagi ini dengan amalan-amalan. Boleh jadi insya-Allah golongan amalan-golongan al-muqarrabun. Kita boleh cuba usaha. Dah ada bakat dah, sikit sebanyak dah puasa sunat, dan boleh tingkatkan nilai tingkatan. Jadi apa? Jadi jangan biarkan masa berlalu begitu saja, melainkan kita ada keazaman niat dan keazaman dan mujahadah dalam giat beramal. Dengan sulaman lagi kejiwaan kita ada, dia panggil apa? Iaitu muraqabah. Dia ada mujahadah, dia ada muhasabah. Itu tanda
seseorang itu mencapai maqam takwa yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia beralaskan dengan ayat-ayat Allah sebagai hujah dalam huraian Ihya Ulumuddin ini. Cukuplah sekadar ini. Yang baik itu tentu yang Allah ilhamkan kepada saya dan kita semua untuk manfaat bersama, dan yang tidak baik itu Allah uji saya dan kita semua untuk mengubah nasib saya dan antara kita semua. Kita kena berubah, bukan tunggu tahun baru dan sebagainya. Ini mana ni juga boleh berubah, on the spot boleh berubah. 5 minit dengan istighfar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kemudian ada keasaman yang minta Allah ilhamkan. Wahai Allah, ilhamkanlah akan kami dengan ilham yang baik, dengan maksud mensyukuri akan nikmat yang telah Kau kurniakan kepada kami dan kepada ibu dan bapa kami, agar Engkau mengizinkan kami melakukan amal-amal, mengilhamkan dengan melakukan amal-amal yang salih, dan masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang salih. Amin. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, siru ala barakatillah.